agama untuk kita bangkit, bangun, membantu. Selain itu kita menghantar doa-doa. Jadi baik faham bagaimana kita beroperasi di peringkat antarabangsa. Kita tak bantu, kita tidak ganggu soal politik negara. Kita terus kepada masyarakat, kepada umat saja ke Malaysia. Kita tak nak bersusah. Itu soal negara masing-masing. Karena Syahril pergi ke Syria baru balik je. Pergi ke Syria. Orang-orang mainkan tak pergi ke Syria. Polis Israel. Pelik juga polis Mesir hingga orang pada arahan polis Israel. Tapi apabila naik kami Datuk Seri Najib membantu mendengarkan kepada Mubarak pada waktu itu, maka wakil kami Perdana Menteri Azlan dibebaskan. Sebab kononnya Israel menuduh kami membuat kilang senjata di West Bank, bukan di Gaza. Sampai sekarang kilang roti kami berjalan seperti biasa, membantu pelarian-pelarian, membagi makanan percuma kepada pelarian-pelarian. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, balik kepada cerita Selatan Tai ini, sekali lagi saya rasa puas hati, rasa seronok, rasa gembira kerana saya dapat kerjasama daripada politiknya, daripada Yamotonya, daripada sekolah-sekolah, pondok-pondoknya. Jadi kita nak fokus dalam keadaan krisis bagaimanapun, umat Islam mesti beri fokus. Fokus kami adalah pendidikan. Sebab nak membebaskan kemiskinan, ekonomi, politik dan sebagainya, mestilah kita bagikan keutamaan kepada pendidikan. Tanpa pelajaran, tanpa ilmu, kita tak boleh buat pembebasan, tidak boleh buat pembangunan manusia. Sebab itulah kita memerlukan kerjasama. Jadi kalau tuan-tuan setiap kali ceramah di Malaysia, kami dapat sumbangan duit, wakaf untuk hantar ke Thailand. Jadi tanggungjawab kita juga di sini supaya juga merasa susah payahnya kawan-kawan kita, umat-umat Islam kita di lain tempat. Allah menjadikan bala di tempat kita supaya mengajar kita, menginsafi kita bahawa bukan saja kita saja yang tertindas, malah banyak tempat lagi juga mengalami masa yang sama. Jadi untuk seterusnya saya akan mempersilakan saudara Syahril Azfar untuk menerangkan secara detail dengan videonya, dengan gambar-gambarnya pengalaman beliau berada dalam sempadan Syria melalui Turki. Sebab kami boleh pergi melalui Turki, pejabat Global Peace Mission di Istanbul, kita boleh melalui Turki. Dan bagaimana pengalaman beliau melayani orang-orang yang memerlukan pembelaan. Apakah mereka perlukan? Makanan, pakaian, obatan dan sebagainya. Jadi peristiwa di Syria baik, peristiwa di Gaza, Palestin baik, bentuknya sama dengan berlaku di tempat kita. Sebab itu kami di Malaysia, bila sebut Selatan Tai, kami sebut Gaza yang paling dekat dengan kita. Apa yang berlaku di Gaza, di West Bank, berlaku juga di Thailand. Jadi pengalaman kami membantu umat Islam di Gaza, di West Bank, Palestin, itu juga kami akan bantu di sini sekolah yang mungkin. Jadi dengan itu saya tidaklah bercadang cakap panjang. Dengan segala hormatnya saya persilakan adinda saya, macam anak saya lah. Sebab saya sudah 60, dia baru 50. Baru dapat anak seorang, isteri baru seorang. Semalam saya paksa datang walaupun hari bulan tahun perkahwinan yang pertama, ulang tahun perkahwinan. Dia tinggal keluarga, ikut saya naik bas. Mari kita datang ke Yala, kita terangkan. Dan insyaAllah selepas ini kami akan terus ke Bangkok. Sebab kita akan menerangkan rangkaian gerakan Syria ini di peringkat ASEAN. Bangkok, Manila, Jakarta, Singapura, Brunei. Kita akan pergi untuk mewujudkan rangkaian generasi muda, anak-anak muda yang bersemangat nak bantu umat Islam, baik di Syria, baik di Gaza, baik di Selatan Tai dan sebagainya. Jadi dengan segala hormat silakan saudara Syahril Azfar. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Pertamanya saya merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan saya mengajak ibu-ibu, bapa-bapa yang hadir pada petang ini untuk bersama-sama merafakkan lafaz
lafaz syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, kita dipertemukan pada petang ini, petang yang berbahagia ini, untuk kita sama-sama mengemaskini, untuk sama-sama kita update ataupun kita mengemaskini situasi yang berlaku kepada umat Islam. Yang kita akan fokuskan pada hari ini adalah situasi yang berlaku di Syria, yang mana sehingga kini, semenjak bermulanya kebangkitan rakyat di Syria pada 15 Mac 2011, sehingga kini masih lagi tidak selesai. Sebelum itu saya memperkenalkan diri saya sebagai Syahril Asbar bin Saleh, selaku koordinator kempen Save Syria, Selamatkan Syria di Malaysia melalui ABIM, Angkatan Balik Islam Malaysia, dan juga agensi kemanusiaan di bawah ABIM, Global Peace Mission Malaysia. Dan alhamdulillah, baru-baru ini saya telah mengetuai satu kumpulan misi bantuan kemanusiaan ke Syria melalui misi yang kita namakan sebagai Malaysia Lifeline for Syria, iaitu Talian Hayat Malaysia untuk Syria. Dan saya memandang talian hayat untuk Syria ini perlu kita kembangkan, bukan semata-mata Malaysia sahaja perlu memberikan talian hayat kepada rakyat Syria, tetapi saya ingin kembangkan kepada seluruh negara-negara di Asia. Ini adalah jejak langkah kaki pertama saya di Thailand. Dan insya-Allah selepas balik ini melalui saudara Ismail, saya mendapat maklumat Bangkok pun memanggil kita untuk kita membawa isu Syria. Dan insya-Allah kita akan ke Indonesia, kita akan ke Singapura untuk membawa bersama-sama isu Syria ini, mengangkat isu Syria ini sebagaimana kita mengangkat isu Palestin, sebagaimana kita mengangkat isu Takbai, sebagaimana kita mengangkat isu Selatan Filipin, sebagaimana kita mengangkat isu Rohingya. Jadi insya-Allah sebagai permulaannya, saya memberikan satu video untuk sedikit sebanyak memberikan gambaran apakah yang sebenarnya terjadi di Syria, dan seterusnya saya akan membawa ibu-ibu dan beberapa untuk bersama memahami apakah sebenarnya kejadian yang berlaku di Syria ini. Video yang saya tunjukkan tadi adalah video yang dipaparkan ketika kami berada di dalam Syria, bertemu dengan sebuah NGO Syria, dan video tersebut adalah video yang ada pun gambar-gambar yang diperoleh oleh NGO ini tersebut ketika membuat misi ke dalam. Jadi sebelum saya meneruskan mengenai apa yang terjadi di Syria dan sebagainya, elok rasanya untuk kita berkenalan ataupun tahu mengenai negara Syria ini. Apa itu negara Syria? Di mana terletaknya negara Syria ini? Jadi kalau ibu-ibu dan bapa-bapa tahu mengenai Syam, negara Syam yang disebutkan dalam Al-Quran, yang ketika mana ketika mana Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kawasan Syam ini adalah kawasan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kawasan Syam ini terletak di dalamnya ada 4 buah negara, iaitu yang pertamanya Syria, yang keduanya Palestin, dan juga Jordan, dan juga Lebanon. Dan negara Syria ini adalah bersempadan di antara Turki, Iraq, dan juga Arab Saudi. Jika melalui Arab Saudi, kita mengambil masa lebih kurang 12 jam daripada Arab Saudi untuk masuk ke dalam
Syria. Jika ke Turki, daripada Turki dalam masa 3 ke 5 jam untuk masuk ke dalam Syria. Daripada Iraq kurang pasti. Dan populasi rakyat Syria adalah seramai 23 juta orang, lebih kurang sama dengan populasi rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia 28 juta orang. Okey. Di sini Syria, di sini Turki, dan ketika kami masuk dari Turki, kami masuk melalui berdekatan dengan Aleppo ataupun di Idlib di sini, di sepadan. Okay. Dan perlu kita lihat sejauh manakah Thailand dan Syria. Ini Thailand dan ini adalah Syria. Jika kita melalui jalan darat, ini jumlah 10.139 km. Mungkin jauh, tetapi kita perlu ingat Nabi Muhammad SAW menyebutkan man lam yahtamma bil amri muslimin falaysa minhum. Barang siapa yang tidak mengambil berat mengenai masalah orang muslimin, maka mereka ini bukan daripada kalangan mereka. Justru ya, kita ada masalah di Thailand, kita ada masalah di selatan Thai, masalah muslim di selatan Thai. Tapi jangan kita lupakan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang berada di Syria. Okey. Demografi Syria. Syria ini dikelilingi oleh siapa? Siapa rakyat dalam Syria ini? Adalah 9% adalah Nusairiyah, iaitu Syiah Alawi. 10% terdiri daripada Kristian, 3% Druze, dan majoritinya adalah Muslim Sunni, dan 9% adalah Kurdish. Kurdish ini adalah rakyat bukan Arab yang duduk di dalam Syria. Di Turki pun ada Kurdish, tapi mereka ini adalah majoriti. Tetapi di Syria ini, walaupun 78% adalah Muslim Sunni, tetapi mereka ini diperintah oleh kaum Nusairiyah yang 19% Syiah Alawi, itu keluarga Bashar al-Assad. Ada Kristian dan sebagainya, mereka hidup secara aman sebelum ini. Dan apakah tempat-tempat bersejarah yang ada di Syria? Saya tunjukkan. Yang pertamanya, anda kenal Salahuddin Al-Ayyubi. Di sinilah, di Damsyik inilah terletaknya makam Salahuddin Al-Ayyubi. Masjid Khalid Al-Walid di Homs, Masjid Umawi di Damsyik. Nanti saya akan bawa saudara-saudara, ibu-ibu, bapa-bapa mengenai kepentingan Masjid Umawi ini. Bagaimana kita mahu menjalinkan Masjid Umawi ini dengan kebebasan Palestin. Okey, ini sedikit data belakang mengenai Syria. Ditubuhkan selepas Perang Dunia Pertama atas mandat Perancis dan mendapat kemerdekaan pada April 1946. Selepas itu diperintah oleh Parti Ba'ath Alawi. Okey. Sebelum Parti Ba'ath mengambil secara ketenteraan, sebelum itu Syria ini diperintah oleh anak kelahiran Syria itu sendiri. Tetapi Parti Ba'ath ini datang menumpangkan kerajaan, kemudian mengambil Syria ini melalui ketenteraan, dan mereka memerintah Syria ini dengan state of emergency ataupun secara ketenteraan semenjak 1963. Jadi apa yang berlaku apabila pemerintahan Parti Ba'ath ini berlaku? Sebarang tindakan para pegawai kerajaan tidak boleh dipertikaikan, termasuk tindakan mereka menangkap dan membunuh rakyat Syria. Siapa pertikaikan, ditangkap. Keluarga mereka akan dikecam, dimasukkan ke dalam penjara dan diseksa dalam penjara. Dan seperti mana saya katakan, golongan Kurdish ini merupakan minoriti di Syria dan mereka ini mendapat layanan kelas kedua. Tidak ada parti lain yang boleh diwujudkan di Syria melainkan satu-satunya parti, itu Parti Ba'ath. Dan ini maklumat yang kita terima sini bila kita berada di Syria. Setiap 4 ke 5 orang rakyat Syria ada seorang mata-mata ataupun pemerhati daripada kerajaan. Siapa yang bercakap mengenai kerajaan, mengutuk kerajaan dan sebagainya, berhati-hatilah. Esok atau lusa anda masuk penjara, keluarga anda akan diseksa. Itu
Itu di Syria. Sebenarnya sebelum tragedi yang berlaku pada Mac 2011, sebenarnya perkara ini telah pun berlaku lama dahulu, 1982. Ketika ini Syria diperintah oleh ayah kepada Bashar al-Assad, iaitu Hafiz al-Assad. Dan lebih kejamnya, dalam masa sebulan sahaja, seramai 45,000 rakyat Syria telah dibunuh secara beramai-ramai ketika mereka ini ingin melawan Ikhwanul Muslimin. Dan ketika inilah Ikhwanul Muslimin telah diarahkan untuk keluar daripada Syria. Dan mereka yang keluar daripada Syria ketika ini tidak lagi dibenarkan masuk dalam Syria. Seandainya masuk, khalas, bunuh. Mengaku diri sebagai Ikhwanul Muslimin di dalam Syria, tidak ada pilihan lain, penjara ataupun terus dibunuh. Bagaimana kita tidak mengetahui tentang tragedi ini? Kerana ketika itu teknologi maklumat begitu rendah dan berita-berita yang berada dalam Syria ini dikawal ketat oleh kerajaan Syria. Lantas saya bawakan ibu-ibu dan bapa-bapa kepada permulaan kebangkitan rakyat Syria pada 15 Mac 2011. 2011 ya, sekarang ini 2012. Kita mengakhiri tahun 2012. Sudah lebih 21 bulan kebangkitan rakyat Syria ini telah berlaku, tapi tidak selesai. Berapa lamakah Mesir mengambil masa untuk menumbangkan kerajaannya? Berapa lamakah masa diambil oleh Tunisia untuk menumbangkan rejimnya? Tidak lebih daripada sebulan. Tapi di Syria ini lebih daripada 21 bulan, dan Bashar al-Assad masih lagi tega, masih lagi terus berada di Syria untuk terus membunuh rakyat-rakyatnya. Lantas saya bawakan ibu-ibu dan bapa-bapa kepada video yang akan menerangkan bagaimana kebangkitan rakyat Syria ini bermula. لكن السبب الرئيسي الآن في الثورة هو أن أطفالا في محافظة درعا من مقاطعة القرآن الذي قلت منها الإمام النووي رحمه الله تعالى، هؤلاء الأطفال أكثر من 20 طفلا كتبوا على الحائط على الجدار، كتبوا عبارة: الشعب يريد إسقاط النظام. كتبوا هذه الجملة. Dan antara orang yang tegar terus memperjuangkan nasib rakyat Syria, InsyaAllah. Alhamdulillah, sedikit sebanyak kita telah sampai kepada permulaan kebangkitan rakyat Syria. Bermula daripada kanak-kanak ditangkap dan mereka ini dilayan dengan kejam, dicabut kukunya, kuku kaki dan kuku tangan. Kemudian ibu bapa datang untuk menuntut anak-anak. Dia beritahu kepada ibu bapa ini, bawa kepada kami isteri-isteri kamu dan kami akan melindungi mereka dan kami akan beri anak baru kepada anda. Ini satu penghinaan yang tidak boleh diterima oleh rakyat Syria. Dan saya yakini ini fakta mengenai berapa ramai yang terbunuh sehingga Oktober 2012 sampai 45,021 orang yang pecahannya kanak-kanak, wanita dan mereka yang berada dalam keadaan ditahan dan diseksa 1,500 orang, yang hilang tanpa dikesan 80,000 orang, yang ditahan di penjara 216,000, yang displaced ini tidak ada rumah mereka telah dirobohkan. Lebih daripada 4 juta orang yang kini berada di dalam Syria, dan ada di antara mereka yang menjadi pelarian di negara-negara seperti Jordan, Lebanon, Turki, Iraq dan juga East Africa. Okay. Apa sebenarnya yang rakyat Syria minta? Okay. Semenjak pada kejadian 15 Mac 2011, mereka ini
turun ke demonstrasi tanpa senjata, tanpa mengatakan bahawa mereka ingin menumpangkan kerajaan. Tidak. Mereka turun ke demonstrasi untuk meminta kerajaan membuat transformasi, beberapa transformasi dari sudut pemerintahan kerajaan supaya pemerintahan mereka lebih baik dan memberikan keutamaan kepada rakyat Syria. Tetapi akhirnya pada bulan Julai, demonstrasi ini dibalas dengan tembakan. Dan apa pilihan rakyat Syria? Apa pilihan rakyat Syria untuk mempertahankan diri, melainkan terpaksa juga mengangkat senjata? Adakah mereka hanya ingin menyerah diri, ditembak dan sebagainya? Tidak ada pilihan. Justru peringkat awal mereka berdemonstrasi dengan aman tanpa senjata, dan akhirnya mereka diserang dan ditembak dan dibom. Akhirnya mereka tidak boleh bertahan lagi dalam keadaan begitu. Mereka terpaksa untuk turut mengangkat senjata. Dan mereka yang mengangkat senjata ini adalah bukan di kalangan rakyat Syria, tetapi di kalangan tentera-tentera kerajaan Syria yang sudah berpaling tada. Saya ulang sekali lagi, mereka yang mengangkat senjata ini adalah bukan rakyat Syria, tetapi tentera-tentera kerajaan Syria yang sudah berpaling tada, tidak bersetuju dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan Syria. Apa yang diminta oleh rakyat Syria? Yang pertama, keadilan, kebebasan, keamanan. Mengapa mereka ini tidak diberikan kebebasan? Kebebasan bercakap disekat, kebebasan untuk ini disekat dan sebagainya. Tidak boleh sama sekali menyebut mengenai keburukan-keburukan kerajaan yang akhirnya akan ditangkap. Maruah diri mereka. Hampir 5 daripada kalangan 6 orang wanita yang ketika ini berada di Syria, 4 daripada mereka akan dibunuh. Ini fakta yang kita terima ketika berada di Syria. Apa ini? Dan mereka juga meminta ada kepelbagaian parti seperti mana yang berada di Malaysia. Ada beberapa parti yang bertanding dalam pilihan raya. Jika tidak hanya parti Ba'ath sahaja yang bertanding dalam pilihan raya, pilihan rayanya adalah ya ataupun tidak kepada parti Ba'ath. Dan anda pasti jika anda mengatakan tidak kepada parti Ba'ath, anda tahu apa yang akan berlaku berikutnya kepada anda dan keluarga. Pilihan raya bebas dan demokrasi dan juga pembangunan infrastruktur di Syria yang lebih baik. Satu lagi video saya bawakan. Ini adalah promosi yang kita buat untuk misi bantuan kemanusiaan Malaysia Lifeline for Syria, yang saya rasa penting untuk saya bawakan dalam promosian pada hari ini. Dari rakyat Syria sendiri, ada di antara kanak-kanak ini, mereka terbunuh disebabkan mereka dikelar dengan pisau. Okey. Tentera-tentera ini akan masuk menyerbu dalam rumah dan mengambil kanak-kanak tanpa peri kemanusiaan. Mereka ini akan dikelar dengan pisau. Di mana peri kemanusiaan? Bagaimana Syria ini ada kaitan dengan Palestin? Di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah SAW, ada sebahagian dari umatku, mereka ini tidak akan berhenti berjihad di pintu-pintu Damsyik. Damsyik ini di Syria, dan di pintu Baitul Maqdis dan kawasan sekitarnya. Pengkhianatan dan pemberontakan sesiapa yang membelot tidak akan memudaratkan mereka sedikit cuma. Mereka akan tetap menang istiqamah sehingga tibanya hari saat kiamat. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, pusat kepimpinan kaum muslimin pada hari peperangan yang paling besar adalah di sebuah negeri yang bernama Wuthah.
yang mana negeri itu terdapat di sebuah kota yang dinamakan sebagai Damsyik. Ia merupakan tempat tinggal yang terbaik bagi kaum muslimin pada waktu itu. Dan ini kata-kata disebutkan oleh Syekh Rais Salah. Ibu bapa kenal dengan Syekh Rais Salah? Saya perkenalkan Syekh Rais Salah ini. Beliau merupakan penjaga Masjidil Aqsa. Dan beliau adalah insan yang menjaga Masjidil Aqsa ini daripada ditawan oleh Israel Zionis. Dan beliau juga merupakan di antara salah seorang yang membongkarkan penggalian terowong di bawah Masjid Al-Aqsa. Dan dia juga merupakan individu yang paling dikendaki oleh Israel kerana telah memecahkan tembelang ataupun memecahkan perancangan Israel untuk menguasai Masjid Al-Aqsa. Beliau sudah beberapa kali datang ke Malaysia dan saya juga pernah bertemu dengan beliau semasa di Turki. Alhamdulillah, ini yang diperkatakan oleh beliau ketika kita tanyakan kepada Syekh Rais Salah bagaimana jihad di Syria dan juga jihad di Baitul Maqdis. Dan beliau katakan hari ini Damsyik, esok Palestin. Dan beliau katakan kebangkitan rakyat Syria adalah permulaan yang sangat penting untuk pembebasan Palestin. Pembebasan Masjid Umawi di Damsyik adalah permulaan yang sangat penting untuk pembebasan Masjid Al-Aqsa. Dan juga pembebasan Damsyik daripada pemerintahan yang kejam merupakan permulaan yang sangat penting untuk pembebasan bumi Al-Quds. Apa lagi? Apa lagi bukti yang kita inginkan bahawa Syria ini perlukan pemerhatian kita? Perlukan betapa pentingnya untuk kita mengangkat isu Syria ini supaya selesai isu Syria akhirnya Palestin berikut akan dibebaskan insya-Allah. Dan juga beliau katakan haram bagi umat Islam untuk menidakkan atau tidak mengambil tahu atau buat-buat tidak tahu mengenai kesengsaraan umat Islam di Syria dan hanya melihat dari jauh darah mereka tumpah hari demi hari. Dan alhamdulillah atas inisiatif 7 NGO yang berada di Malaysia, iaitu Angkatan Belia Islam Malaysia yang diketuai oleh Angkatan Belia Islam Malaysia ABIM, dan bersama dengan ABIM beberapa NGO lain seperti Global Peace Mission Malaysia, Pertubuhan Ikram Malaysia, Gabungan Selamatkan Syria, Pertubuhan Sinar Damsyik, Malaysia Social Media Foundation MSMF, dan juga beberapa media TV dan juga surat khabar telah bersama dengan kita untuk mengadakan misi bantuan kemanusiaan ke dalam Syria pada 27 November hingga 2 Disember yang lepas. Kami sampai ke Malaysia pada 3 Disember 2012 dan hari ini saya berada di sini untuk menyampaikan, untuk memberitakan kepada ibu-ibu dan bapa apa yang berlaku di Syria. Misi ini membawa duit sebanyak RM400,000 ataupun €100,000, dan berikut adalah bantuan-bantuan yang kita berikan: 80 tan gandum, 2,000 selimut dan tilam. Ketika ini di Syria adalah waktu musim sejuk. Dan saya akan tunjukkan nanti gambar-gambar di kawasan kamp pelarian di dalam Syria. Mereka tidak ada baju sejuk, tidak ada selimut, tidak ada tilam, dan juga tidak ada klinik yang membantu mereka untuk bantuan kesihatan. Kita beri juga bantuan susu, pek makanan asas, dan juga bantuan RM1 kepada masa-masa serangan dan juga keluarga yang terlibat. Cik, saya tunjukkan beberapa gambar ketika mana kita berada di sana. Ini adalah kesan masjid di kawasan Aleppo yang telah diserang oleh tentera Bashar al-Assad. Seterusnya, ini ini kereta kembar yang berjaya dimusnahkan oleh para mujahidin. Kesan-kesannya, dan ini adalah sumbangan yang kita salurkan melalui Syrian Society for Humanitarian Relief and Development berjumlah €100,000. Ini kawasan di dalam Syria
penempatan internally displaced people atau saya katakan sebagai pelarian dalam negara yang kini berjumlah 4 juta orang. Kita mengatakan mereka ini pelarian dalam negara sebab apa? Mereka ini tidak keluar daripada Syria. Mereka ini duduk dalam Syria, tetapi rumah mereka telah dirobohkan, rumah mereka telah dimusnahkan, mereka tidak ada tempat tinggal, dan di sinilah mereka duduk. Hanya batu permainan untuk kanak-kanak di sana, tidak ada permainan lain. Di belakang saya ini adalah klinik, kemah klinik, tapi kelengkapan yang sangat kurang. Ini adalah tong air. Tong air yang hanya datang sekali sahaja sehari dan tidak mencukupi untuk satu kem ini menempatkan 5,000 buah kemah. Satu kemah lebih kurang 5 orang. Anda kalikanlah berapa yang tinggal dalam kem ini. Dan tempat membuang najis, tandas dan sebagainya hanya ada 2. Tempat sembahyang apatah lagi, dapur apatah lagi, tidak ada. Air ini dikatakan tidak bersih. Dan kebanyakan penyakit yang dihadapi oleh pelayan-pelayan ini adalah penyakit diarrhea. Diarrhea ini adalah penyakit celik bilik yang disebabkan oleh makanan yang tidak bersih dan juga air yang tidak bersih. Ini salah satu mangsa, salah seorang mangsa yang kehilangan kakinya disebabkan oleh bom. Beliau sedang bermain dengan rakan-rakannya di halaman rumah, diserang, kakinya terbakar dan tidak dapat diselamatkan. Ini kawasan kamp. Ini kawasan dalam kemah. Apa sahaja yang ada? Selimut tidak, begitu ringkas untuk menghadapi musim sejuk. Kami yang berada di sana pun memakai baju yang sangat tebal untuk menghilangkan rasa sejuk. Dan ini merupakan bantuan kita telah sampai. Tilam dan juga selimut. Ini adalah sempadannya. Lori yang dari luar di Turki tidak boleh masuk, melainkan lori yang sudah berada di dalam Syria. Lantas mereka ini perlu memindahkan tilam dan juga ataupun barang-barang bantuan daripada luar Turki ke dalam Syria masuk melalui begini cara. Beliau ini kita bertemu ketika kita hampir keluar. Kami ada masa hanya 3 ke 4 jam saja dalam Syria sebab pukul 4 petang kena keluar. Pukul 4 petang kena standby untuk keluar. Kalau tak keluar, tidak lagi jumpa Malaysia. Wallahu a'lam. Alhamdulillah kami berkesempatan keluar pada pukul 4 dan berjumpa dengan saudara ini. Allahu Akbar, ceritanya sangat sedih. Beliau ini berada di luar daripada kawasan penempatan perumahan, kawasan keluarganya, dan ketika itu kawasan penempatan keluarganya diserang dan dibom dan dihancurkan. Kesemua keluarganya meninggal dunia dan hanya dia yang selamat sebab dia tidak berada di situ. Dan dia tidak tahu apakah nasib keluarganya yang lain. Tapi yang pasti keluarganya berjumlah 7 orang telah kembali insya-Allah sebagai syuhada. Insya-Allah. Ini kita berjumpa dengan mangsa-mangsa yang berada di sekitar sepadan Turki dan Syria di negeri Halbi. Beliau ini merupakan rakyat biasa yang ketika kejadian beliau ingin keluar memberi roti kepada keluarganya berjumlah 11 orang anak-anak. Dan ketika itulah beliau diserang tanpa sebab. Dan sekarang dia tidak tahu apa khabar keluarganya sebab dia telah dibawa keluar ke Turki. Dan Allah Akbar, kanak-kanak ini juga mengalami nasib bersama, sedang bermain dengan rakan-rakan di luar rumah dan diserang, kakinya terbakar. Dan potongan ini adalah potongan kali ketiga, bermula daripada paha, daripada bawah lutut, potong dan akan menjalani pemberahan kali keempat bagi memudahkan beliau untuk memakai kaki palsu. Umur beliau hanya 10 tahun.
apel ke semua yang melihat keadaan ini meneteskan air mata. Tidak dapat menahan kesedihan mengapa kanak-kanak ini menjadi mangsa kepada peperangan seperti ini. Ini datuk kepada beliau mengalami kecederaan, terpaksa dipotong jari dan sebagainya. Ini abang kepada adik tersebut yang menceritakan segalanya. Dan kita sempat melihat bagaimana rawatan dibuat di Turki. Ini hospital ini dibiayai sepenuhnya oleh rakyat Syria. Dan kita tidak dibenarkan untuk memberitahu apakah nama hospital ini, di manakah letaknya dan sebagainya, demi keselamatan. Sebab berlaku beberapa kes di dalam Syria apabila mereka tahu di situ ada klinik, tidak lama selepas itu klinik itu akan diserang. Dan di belakang ini adalah rambutan gandum yang kita bawa masuk ke dalam Syria. Alhamdulillah. Saya akan tunjukkan satu video bagaimana roti ini diedarkan ke dalam kamp kalian. Ini adalah pack makanan yang kita bungkuskan untuk kita beri kepada rakyat Syria di dalam. Lebih kurang 1000 pack yang kita sediakan untuk kita bagi kepada mereka. Dan ini adalah di antara bahan-bahan yang ada dalam tersebut, dalam kotak tersebut. Barang makanan asas untuk mereka terus bertahan. Sepatutnya kita membawa sahabat kita ini bersama-sama untuk kita berkongsi. Beliau merupakan rakyat Syria yang kini telah berpindah ke Arab Saudi. Sama juga kisahnya. Ayahnya merupakan ikhwan muslimin. Ketika berlaku peristiwa 1980, ayahnya dihalau keluar dan sekarang terpaksa menginap ataupun terpaksa berpindah ke Arab Saudi. Banyak cerita. Ini selimut yang kita berikan. Pertemuan perjumpaan dengan rakyat Syria yang tertindas, tercedera. Ini merupakan salah seorang daripada FSA. FSA inilah tentera pembebasan Syria. Tentera yang telah berpaling tadah daripada tentera kerajaan. Dan beliau katakan, selesai sambungnya saya, insya-Allah saya akan kembali ke Syria dan berjuang. Beberapa gambar-gambar yang lain yang jelas menunjukkan bahawa rakyat Syria ini, subhanallah, beliau ini ditembak dari belakang, menembusi perut ke perut, sebelah sini ke sebelah sana. Tidak tahu apa salahnya. Mereka hanya rakyat biasa. InsyaAllah sedikit lagi saya tunjukkan beberapa video yang kita dapat ambil ketika di sana, insyaAllah. Ini keadaan suasana di kawasan perkemahan di Katmai. Saya tunjukkan satu video mengenai roti yang dibawa untuk rakyat Syria yang ada di kamp kalian. Beginilah keadaan rotinya, nipis. Dan setiap seorang hanya menerima roti ini satu sahaja, setiap seorang untuk satu hari. Bagaimana mereka ini mampu bertahan dengan roti hanya satu dalam keadaan musim sejuk yang seperti ini? Alhamdulillah. Satu perkara yang saya rasa saya perlu ceritakan pengalaman saya adalah ketika kita ingin masuk ke dalam Syria pada hari tersebut. Ketika kita berada di sepadan Turki Syria, saya merasakan begitu tidak tenteram, merasakan tidak begitu yakin untuk masuk. Tetapi sejejaknya saya berada dalam bumi Syria, segala perasaan itu hilang. Subhanallah. Sungguh
Bukan saya saja merasakan sedemikian, tetapi semua ahli-ahli sukarelawan yang datang masuk dalam Syria, mereka mengatakan demikian. Mungkin ini yang dinamakan sebagai keberkatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, keberkatan Islam. Debaran yang saya rasakan untuk masuk dalam Syria, saya jejak kaki ke dalam Syria, hilang. Aman rasanya, aman seaman-amannya, alhamdulillah. Dan ada beberapa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala yang diceritakan kepada kami. Ketika setiap kali demonstrasi, setiap Jumaat, hujan akan turun mencurah-curah, membenarkan, seolah-olah membenarkan mereka yang berdemonstrasi ini pada dalam keadaan yang selesa, yang sejuk, tidak panas. Dan satu ketika diceritakan ketika mana tentera-tentera Syria ini menyerang masuk ke dalam rumah-rumah rakyat Syria, mereka mengatakan kami ingin berjumpa dengan tentera-tentera yang berjubah putih dan juga berkuda. Maka mereka katakan kami tidak mempunyai tentera yang berjubah putih dan berkuda. Lantas dari manakah tentera ini datang? Mereka yakin bahawa tentera-tentera inilah yang dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membantu perjuangan mereka. Kita yakin, dengan sebenar-benar yakin, insya-Allah Islam akan ditegakkan semula, bermula dari Syria ini. Rasulullah menyebutkan dari Syria ini akan lahirnya pemimpin-pemimpin dan umat yang terbaik yang akan akhirnya. Di situ yang akan ada tentera-tentera yang baik yang akan membawa kepada kebebasan Palestin, insya-Allah. Disuruh sebagai kesimpulannya, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih kepada Masjid Darul Muhajirin dan juga bapa saya Encik Wan Rahman yang menjemput saya untuk berkongsi sedikit sebanyak pengalaman yang saya rasa saya ingin lagi kembali ke Syria ini. Walaupun sekejap, rindunya subhanallah, saya tidak dapat bayangkan rindunya betapa saya ingin kembali ke dalam Syria. Saya ingin masuk dalam dan dalam lagi dan melihat sendiri dengan mata bagaimana kemusnahan yang dihadapi oleh rakyat Syria. Dan insya-Allah pada masa kita akan jalankan satu lagi misi kebangsaan pada Februari 2013, dan saya menjemput NGO yang berada di Thailand untuk kita bersama-sama bekerjasama. Kemungkinan kita boleh provide atau kita boleh buka satu peluang, satu wakil daripada Thailand untuk sama-sama bersama dengan kita membawa bantuan ke dalam Syria, insya-Allah. Kita perlu membela rakyat Syria ini seperti mana kita membela rakyat Palestin, dan saya sangat mengharapkan kerjasama di peringkat ASEAN. Kita dah mulakan dengan Thailand dan saya rasa insya-Allah saudara Ismail akan aturkan pertemuan dengan Bangkok dan sebagainya, insya-Allah. Dan kita mengharapkan kerjasama ini lebih besar supaya kita mengangkat isu Syria ini melebihi daripada Malaysia semata-mata, insya-Allah. Anda boleh hubungi Bidang Masa Sahaja Global Peace Mission Malaysia di alamat yang tertera, di email yang tertera dan juga di nombor telefon, atau hubungi saya sendiri secara terus melalui nombor telefon saya ataupun melalui email. Kita akan menjawab insya-Allah dalam masa terdekat. Dapat email kita akan balas terus, insya-Allah. Di seluruh hadirin hadirat, ibu bapa yang saya kasihi sekalian, wallahu a'lam, saya tidak tahu nak menyampaikan perasaan saya melihat sendiri bagaimana rakyat Syria ini tertindas tanpa pembelaan. Pembelaan daripada rakyat Malaysia, pembelaan daripada rakyat di sekitar Asia dan sebagainya. Dan saya rasa perlu pada saat ini untuk kita bersama-sama mengangkat isu Syria, untuk kita khabarkan kepada keluarga kita, untuk kita khabarkan kepada saudara-saudara kita, penderitaan rakyat Syria ini perlu diambil perhatian supaya mereka ini akhirnya akan bangkit dan membuka Baitul Maqdis, insya-Allah. Mereka yang pergi untuk menghantar misi bantuan kepada saya ini adalah mereka yang berumur 30 tahun ke bawah, seperti yang disebutkan oleh Cik Wan Rahman. Mereka yang muda-muda mempunyai jiwa untuk membebaskan rakyat Syria daripada cengkaman. Dan saya belum melihat lagi anak-anak muda di sini. Ada kot, insya-Allah. Mungkin bapa-bapa boleh sampaikan kepada anak-anak, mungkin anak-anak boleh sertai kami untuk bantuan misi kebangsaan pada Februari 2013. Boleh hubungi terus dengan saya ataupun Encik Wan Rahman ataupun saudara Ismail.
Dan insyaAllah saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada imam, kepada ahli jawatan kuasa masjid yang memberikan kesempatan ini untuk saya berkongsi pengalaman dan juga isu sebenar yang terjadi di Syria. Dengan itu saya akhir dengan nafas yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Aku datang sini, walaupun isteri dia rasa tak bagi. Isteri dia orang Kelantan kan. Kemudian kata Allah, abang baru di Syria nak bagi Thailand boleh ikut cewek-cewek, tak apalah bini dia di sana. Tapi saya nak ajar dia supaya apa yang berlaku di selatan Thailand lebih kurang sama berlaku di Gaza, Palestin, di Syria juga. Usaha untuk membela umat ini kena ada kerjasama. Dan saya rasa program seumpama ini perlu kita sebarkan semua luasnya kepada masyarakat. Melalui imam kita, melalui kawakan masjid kita, melalui komuniti yang ada di sini, kita sebarkan. Saya cukup bangga kalau saudara Mursidi boleh bawa yang motor ke Monoro, ke PSU, ke mana-mana kampus universiti. Sebab di kalangan pelajar-pelajar yang berada di universiti ini tempat yang paling baik. Kita sumbangkan, kita keluarkan, kita hebahkan maklumat. Sebab kita nak didik anak-anak kita, adik-adik kita yang berumur 30 tahun ke bawah ke depan sekarang. Kami di peringkat Global Peace Mission kita dah tua. Kita akan pergi bila-bila masa. Sebab adik-adik kita lah, anak-anak kita lah. Jadi sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada saudara Syahrir yang anak muda yang gigih. Dia walaupun lepasan universiti Islam antarabangsa, leader ikon macam Sukri kita, Imam Sukri kita. Dia kerja bank sekejap, public bank. Dia berhenti, dia tak mau kerja bank. Dia nak kerja dengan kami, Global Peace Mission. Kami boleh bagi berapa yang allowance dia. Tapi dia sanggup berkhidmat dengan Global Peace Mission untuk bantu umat. Dan kita appointed, kita bagi tugas dia, assignment kami ialah Syria. Ada seorang lagi yang kita latih untuk Rohingya, juga seorang lawyer, anak muda. Saya akan bawa ke sini nanti. Sebab kita orang dah lama, kita kena bagi lapisan adik-adik kita, anak-anak kita supaya ke depan. Sebab tu antara ciri kemenangan satu perjuangan ialah kita ada barisan pelapis. Kalau kita lupa soal barisan pelapis, kita rasa kita cukuplah sore berjuang, tunggulah saat kita akan letih. Jadi saudara-saudara, benda ini perlu kita kongsi bersama, perlu kita hebohkan, kita sebarkan maklumat ini kepada masyarakat muslimah ke anak-anak kita ke mana-mana pihak supaya maklumat ini sampai. Soalannya seperti mana yang saya pengalaman 5 tahun saya jaga selatan Thai ini, bila saya balik Kuala Lumpur, kebanyakan maklumat orang Malaysia tak dapat. Dia akan dapat maklumat satu pihak. Tapi apabila saya bagi taklimat, saya bagi ceramah, saya kata saya datang kepada maklumat daripada rakyat. Saya bawa maklumat daripada rakyat. Baru mereka kata, lagu ni sebenarnya di selatan Thai. Sebab sekarang ni, apa yang berlaku dalam dunia berita sekarang itu dikontrol, dikawal oleh orang-orang tertentu. Sebab saya masih berada di Kairo sekarang. Maklumat surat khabar, TV di Malaysia, semua maklumat yang kau yang tipu menipu. Tapi maklumat yang kita dapat direct daripada Presiden Mursi, daripada pejabat Presiden Mursi itu maklumat yang tepat. Sekarang ini maklumat ini sedang diheboh-hebohkan bahawa Mursi itu jahat, bahawa Ikhwan itu jahat dan sebagainya. Inilah perancangan Yahudi antarabangsa. Jadi untuk menghadapi perancangan Yahudi tak boleh dengan semangat seorang-seorang. Tak boleh kita bangun seorang-seorang dengan semangat nak lawan kufar saja. Tapi kena ada perancangan. Dan perancangan yang paling baik ialah anak-anak kita perlu diberi didikan, perlu diberi peluang untuk mereka belajar setinggi mungkin. Karena apabila mereka belajar, insya-Allah mereka balik memberi khidmat kepada masyarakat, mereka akan membela masyarakat. Itulah tujuan kami datang ke Thailand atas nama Global Peace Mission sebagai memberi rahmat kepada seluruh alam. Kita sama-sama nak bantu, nak berkongsi pengalaman, kita nak saling mengajak, menyedarkan umat bahawa masalah kita bukan sekadar masalah kita. Masalah ini adalah masalah sejagat, secara global, secara seluruh dunia. Tuhan sedang menguji kita, takat mana keimanan kita. Jadi tuan-tuan, sekali lagi lah, saya bagi pihak Global Peace Mission Malaysia
mengucapkan ribuan terima kasih kepada kamakan masjid kita, Saudara Ismail melalui monitornya, Saudara Musyidi melalui yang motornya, dan rakan-rakan yang lain banyak membantu saya, banyak melalui Global Peace sehingga berjaya kita bawa Saudara Syahril untuk menjelaskan mengenai apa yang berlaku di Syria. Jadi sekali lagi kita ucap terima kasih dan saya serahkan majlis ini kepada Saudara Yusof. Ada soalan? Ada nak tanya?